Okey, kembali ke channel Pepa Kasih Pupus. Depan saya ni Azlan Metal Detector. Hari ni kita buat misi mencari seramik di permukaan lumpur di Selat Melaka. Okey, nampak lumpur. So kita baru saja rehat buat kali pertamanya. So apa yang kita dapat, Lan? Kita dapat 3 warna. Ini yang sumpek sikit Tapi ni agak zaman bila? Saya rasa ni zaman lama juga lah. Colok. Wow. Okey, mungkin bekas abu colok. Dia letak pasir dan cucukkan alat sembayang So ada corak betul kan? Okay, kalau kita tengok kat sini gajah. 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 Tapi kalau gajah ni dia, kalau Cina ni dia kurang sikit kalau berkaitan dengan gajah. Kemungkinan Hindu ke India. Kalau Cina selalunya dia naga. Lepas tu bawah ni pun dia bermotifkan harimau. Tak. Dia tengok gigit sesuatu lah, tapi tak pasti benda apa. Tapi sayang lah, jauh sikit. Ini pun usia dia pun kita tak pasti zaman bila. Ini bukan barang-barang kesudahan. Ini zaman Belanda. Tak pasti juga. Tapi kalau ni susah nampak colour yang macam ni. Kan? Tembikar lah ni kategori. Tak. Kalau ni kita nak dapat colour yang macam ni susah. Tak pasti lah mungkin. Dia boleh siasat lah. Cantik lah. Tapi kalau kita tengok daripada bentuk ukiran dia ni kan, macam mustahil lah buat tangan. Mungkin mall. Mungkin mall. Mungkinan bangun sebab kalau tu punya corok ni saiz dia sama besar, lepas tu dia punya ukiran pun sama tau. Jadi kalau kita nak cakap lama pun saya tak mana cakap lah, kata zaman ni ke zaman petang lah. So kesimpulannya Azlan anggap ni Baru buatan baru kerana setiap kaki mempunyai corak dan saiz yang sama. Jika buatan tangan mungkin ada satu kalau besar atau kecil. ukiran itu mesti ada lain. Okey, itu teori Azlan lah. Mungkin kita boleh ikut teori tu. Kalau siapa yang tahu boleh komen. Sebab kalau ni kita susah dapat colour yang macam ni. Okey. Oh, tadi kita dapat awal ni baik juga ni. Okey, dapat satu pinggan. Cantik macam. Cuma corak kaligrafi saja. Garis-garis bulat. Selalu kita dapat pecah, tapi ni tak pecah, memang cantik lah. Tapi macam ni saya rasa lah dia buatan Thailand ataupun Tempatan. Pasal Thailand, Vietnam ataupun tempatan punya lah. Nanti lah, macam langsung sikit. Kalau pinggan macam ni pun tahun 80-an masih ada di production kan, di Kelantan, Terengganu kan, masih ada lagi. Tapi ni Selat Melaka adalah barang-barang lama yang kita temui ni. Okey, kita cari lagi, kita sambung. Kalau ada lagi nanti kita up. Okey. Okey geng, kita rehat buat kali kedua. So hasil yang kita dapat, okey, yang pertama ni lah, kita dapat tembikar ni. Okey, bekas minuman ke, arak ke. Dan kita ada cawan sembayang. Okey, cawan sembayang dah pecah, ada cat bawah. Dan mangkuk yong tau fu. Okey, bawah tak ada cop lah. Mangkuk cendol ya? Mangkuk cendol. Ini ada tembikar ni. Satu cucuk sanggul tembaga. Dan juga batu yang dipotong agak besar. Segi tepat mungkin dia nak buat rumah ke, buat bangku ke. Nak buat balik berat. So kita letak tepi dan tinggal lah. Mungkin semua akan ambil. Okey. Okey, air kena minum banyak. Okey, jom. Wih. Apa? Macam nak mati je lah atas lumpur ni. Macam ni lah keadaan dia. Tak kutip benda tu. Kalau tak kutip dia jadi apa?
Daripada karam. Kalau kutip kita boleh jadi hiasan lah. Sebab nanti dia akan campur aku tengok kan. Dia akan campur. Dia akan terkumpul. Dia meninggal lah, kira meninggal lah. Sawah. Rasa pun lagi boleh. Okey, jom kita cari lagi. Ini jalan. Jalan-jalan dengan tu ni, jalan-jalan. Dan Dekat senang saya senang barang ni. Jom. Okey geng, kita dah tamat misi pencarian. So ini hasil dia. Kita mula dari ujung. Okey, di hadapan Wu ni sebiji peluru meriam besi dan telah disaluti oleh karat-karat dan juga karang lah. Okey, besi yang karat dan mengelupas dan membentuk sebuah cengkerang So kalau kita pecahkan, dalam dia terdapat peluru meriam. Okey, kemudian kita dapat bekas ni tadi, bekas pasir untuk cucuk sembayang mungkin. Dan juga ini ada pinggan yang cantik dan juga tembikar Seterusnya, okey, yang mengalas ni adalah pinggan pinggan tembikar. Dan juga di atasnya terdapat sebuah mangkuk bercorak biru. Kemudian hasil MD kita dapat keagamaan punya simbol ataupun Jesus Christ lah. Ni adalah zaman Portugis zaman Portugis punya plate plate Jesus Christ. Kemudian kita dapat SB coin, ada dua biji SB coin, satu BA, satu Joko Tima dan juga Isma bawah tu. Kemudian beberapa peluru dan juga yang tidak dikenal pasti, antaranya ini dan juga satu bentuk timah bulat. Okey, seterusnya sebiji peluru meriam material timah. Okey, seramik bercorak arnab. Okey, boleh nampak memang cantik, ada rabbit rabbit comel. Okey, dan juga botol arak lama. Okey, so ini saja hasil dia. Nanti kita demo tu, pecahkan. Nanti kita pecahkan peluru meriam, nanti guna ambil video lah. Okey. Okey. Baik. Lama tak turun. Krem kaki. Krem kaki Oh, lama tak turun. Kaki Tangkap tangkap. urat. Lutut ada ulat ni. Lutut dah ada ulat. Lama tak turun. Stamina tak ada. Okey, mantap. Bukan senang nak jadi senang. Kat ni, kat tangan ada lumpur. Mana tu? Belum ni. Belum lagi, belum. Tu baru siapkan MD tu. Okey. MD kena jaga elok ah. Basuh. So kena lepas kita pakai kat lumpur, Kena cuci. kena cuci lah. Sebabnya dalam ni dia akan masuk lumpur kan. Ni ada coil cover tadi dibuka dan dibersihkan lah. Sebab kadang-kadang takut mineral melekat kat sini kan. Jadi kita MD pakai kacau lah. Macam Okey, mantap. Okey, seperti yang Wun janjikan, Wun akan minta pendapat daripada pakar untuk menilai apakah barang ini. Jom kita dengarkan. Pada pendapat saya, kepingan logam ini memang melambangkan atau menunjukkan Jesus Christ ataupun Nabi Isa untuk orang Islam, di mana tangannya diikat dengan tali Jadi gambar ini melambangkan Jesus Christ ataupun Nabi Isa sebelum dia disalibkan, di mana pihak Roman, askar-askar Roman telah mengikat tangan dia dan dia dibawa ke Pontius Pilatus jadi mengikut saiz dan pada atas nampak satu lubang. Benda ni bukan medal, bukan dipakai digantung di leher, tetapi dipakukan ke pintu ataupun di tingkap untuk mengingatkan mereka-mereka yang menganut agama Kristian tentang riwayat hidup Jesus Christ ataupun Nabi Isa. Barang ini memangnya bukan barang barulah, mengikut tempat yang dijumpa di Port Rahsia. Barang ini satu barangan lama, tetapi kita mungkin perlu test dia punya jenis logam. Kemungkinan dibuat daripada silver, tapi lebih pada saya lebih kemungkinan daripada gangsa ataupun satu alloy tercampur dengan benda lain supaya dia dapat tahan. Tapi memang bukan daripada copper dan bukan daripada besi, sebab tak nampak jenis-jenis karat copper ataupun karat besi satu logam yang memang tahan lama ini.
Ukiran dia pun cantik sebab kalau saya lihat banyak detail lah. Artis yang telah membuat ini telah mengambil masa untuk buat banyak detail. Jadi kita nampaklah beberapa detail tali-tali dan di kepala Jesus Christ ataupun Nabi Isa kita nampak dia pakai orang pakai crown of thorns, duri diikat pada kepala masa zaman Roman untuk menyakitkan Jesus lah masa itu ya. Kalau kita lihat zaman sekarang, benda ini memang banyak lah. Kalau kita pergi ke Roma, Rom di Itali dan di beberapa tempat lain seperti Florence ataupun Fatima, memang medal ataupun benda-benda macam ini memang banyak lah. Sebab zaman sekarang pun dibuat, tetapi kemungkinan jenis style ataupun dia punya logam mungkin berlainan. Benda ni memang benda artifak lama, tapi zaman sekarang memang banyak terdapat jenis-jenis macam ini dijual di tempat-tempat macam di Fatima ataupun di, kalau kita pergi ke Vatican City ataupun di Rome di Itali ya. Jadi setakat ni saya tidak dapat pastikan sama ada benda ni dibuat masa zaman Portugis, zaman Belanda ataupun zaman British ya. Tetapi memang benda lama lah sebab tapak yang kami jumpa pun port rahsia kan, tapak lama lah, benda-benda lama dijumpa di sana. Jadi kemungkinan memang benda lama lah, memang benda lama, bukan benda baru ni, benda lama. Okay, Sam. Okay, Sam. Sam. Dah rekod belum? Dah. Dah. Yeah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran lagi bersama saya Azlan Black dan Woon. Tunjuk sikit video Woon. Tunjuk muka sikit. Okey, kita dah habis cari barang. Jadinya kita dapat satu apa panggil apa? Karang. Jadi kita anggarkan ni adalah peluru meriam peluru meriam lama. Peluru meriam lama. Kita dah dapat dah sebelum ni macam ni juga. Okey. Bila kita goncang, dia macam ada bunyi tau. Boleh saya dengar? Okay. Dia macam ada kosong kat dalam. Boleh saya dengar? Okey. Sebenarnya ada bunyi Okey. Sebab kita dah pernah dapat sebelum ni, tu yang kita tahu sebab ni peluru meriam. Jadinya kita akan pecahkan karang ni, jadi baru kita akan dapat peluru meriam tu. Okey. Benda ni 500 tahun sekali kita dapat buat. Dia dah tertanam dah beratus-ratus tahun, jadinya dia akan jadi macam ni lah. Jadi benda ni kalau kita hancurkan dia dah tak ada lagi bentuk macam ni. Dia akan dapat peluru meriam tu je lah. Jadi ni special lah, saya nak tunjuk secara live tak? Record. Kita akan abadikan dalam video ni lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok betul-betul lah. Ni kalau saya pecahkan dia Tak meletup ke? Tak, dia besi je. Okey. Dia pecah. Nampak? Dalam dia ada peluru lah. Betul lah. Okay. Peluru ni mungkin masa perang dulu kan, dia tembak kapal. Jadinya dia jatuh dalam laut, lepas tu lama-lama dia akan jadi karat macam ni lah. Lepas tu disaluti karang. Ini peluru dia lah. Ada proses karat kan, karat. Asal peluru ni dulu asal dia lagi besar pada saiz ni tau. Mungkin saiz macam ni saya rasa. Dia melepuh kan. Dia macam dia makan sikit. Saiz sebenarnya dulu saya rasa besar macam ni. Sekejap. Ni sekejap. Berbau kan. Okey. Mungkin saiz sebenar dia dia besar macam ni. Ni andaian saya lah. Tapi bila lama-lama beratus tahun dia macam melalui proses fotosintesis. Bukan. Dia mengelupas dia membengkak karat, dia jadi kecil. Ni peluru meriam lah. So dalam ni adalah besi lah. Besi padu. Cantik Besi padu. Macam peluru ni selalunya lah, kalau kita dapat peminat tukang keris, tukang pisau, tukang pedang, dia berminat untuk dapatkan peluru ni. Dia cakap besi lama. Dia cakap besi lama. Lepas tu kalau buat besi ni baik tau, sebab dia dalam laut pun dia masih bertahan. Jadi dia cakap besi baik. Dia akan bukan lebu, dia akan apa? Canai. Dia akan panaskan, dia ketuk-ketuk, dia akan jadikan macam pisau lah. Okey. Sebesar penumbuk lah. Baik lah. Okey, itu dia. So korang sangat bertuah dapat melihat sendiri
peluru meriam yang masih dalam kepompong So kita pecahkan, kita tunjukkan kat korang. Di dalam ni macam ni. So dalam dia ni lah hasil pengelupasan dia. Macam peluru ni dulu ditembak kapal apa ke, tembak orang dia tak pasti lah. Mungkin dah berapa orang mati disebabkan peluru ni pun kita tak tahu lah. Okey, peluru ni biasanya dia ada belerang dalam ni tau. Bila masa dia tembak, belerang akan memanaskan besi ni. So besi ni akan merah semasa dia terbang Bila jatuh kat kapal kayu, itu yang menyebabkan kapal terbakar Besi merah akan membakar kapal. So kapal tu tak meletup, tapi kapal tu terbakar dengan tembakan peluru meriam yang sedang memanas lah tadi. Okey, itu saja untuk kali ni. So jangan lupa subscribe Azlan Black Metal Detector dan terus menonton Pepah Kasih Pupus. Jom, mantap. Okey geng, kembali ke channel Pepah Kasih Pupus. Hari ni Wun bertemu YouTuber Metal Detector Junkies dan juga Azlan Black Metal Detector. Dekat ni Metal Detector Junkies Malaysia. So diorang kata hari ni ramai orang beriadah. So mereka nak try scan kat sini lah, adakah ianya berhasil. So kita saksikan nanti. Kita ada jumpa geng MD lah, aktiviti MD. Okey, abang ni sedang MD Amphibio Nocta Makro ada item bunyi. Okey, apa tu bang? Siling. Baik. Mantap. Orang pun ramai cuti hari ni kan. Kita cuba-cuba. Yang mana lagi Ha.